Okey, hai semua. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita membuat blok. Okey, so apa itu blok dalam AutoCAD? Okey. Okey, kalau kamu ingat dalam projek kita nak kena hasilkan, nak kena lukis perabot, nak lukis pintu dan juga nak lukis tingkap. Okey. Jadi benda-benda yang disebutkan tu, okey, kalau dalam satu rumah, contohnya pintu dan tingkap, dia akan ada lebih daripada satu. Okey. Jadi kalau dalam lukisan kejuruteraan, maksudnya kita lukis secara manual, every time kita nak pintu, kita kena lukis baru. Okey. Tapi dalam AutoCAD, kita hanya perlu lukis sekali sahaja. Lepas tu kita boleh gunakan lukisan yang asal tu untuk kita generate dia punya duplicate. Jadi kita tak perlu nak buat banyak kali. Okay, kita buat sekali and then kita just duplicate saja. Okay, so dalam AutoCAD untuk duplicate tu kita boleh gunakan arahan block. Maksudnya kita ubah lukisan kita tu, pintu, perabot, okay, apa-apa sajalah objek yang kita nak, kita ubah dia jadi blok supaya dia jadi satu unit instead of gabungan berbagai objek. Okey. Sebab bila kita nak lukis pintu, dia akan ada banyak objek kan. Okey, dia gabungan beberapa line dan juga ada curve. Okey. Jadi kita akan convert dia jadi blok supaya dia jadi satu unit. Lepas tu kita boleh simpan. So the next time kita nak gunakan balik pintu tu untuk buat projek yang lain, kita boleh cari balik. Kita tak perlu lukis lagi pintu tu. Kita boleh search balik dan kita gunakan balik tu as a block. Okey. So blok ni sangat berguna untuk projek kamu. Okey. Alright. So kita start dengan blok. Okey, kita akan lukis saya akan bagi contoh pintu lah. Okey, kita akan lukis satu pintu dan juga tingkap. Lepas tu kita convert dia jadi blok dan kita akan daripada file projek kita tu, kita akan masukkan blok tu dekat dalam file projek kita. Okey. So ini adalah pintu kita lah. Okey. So ini pintu kita. Dia punya ukuran dia. So, kita lukis dulu dekat dalam AutoCAD. Alright. So first kita gunakan rectangle untuk buat. Okey. Alias 50,150. Okey. 50, 150, 10 dan terus. Alright. So ini, okay, itu adalah dia punya, kalau pintu ini dia punya frame dia. So yang ni betul-betul pintu dia, daun pintu tu. Okay, daun pintu ni dia tak sampai 1 meter selalunya, lebih kurang 750 mm. Okay. Ini tebal dia lebih kurang 40 mm. Okay. Alright. Lepas tu kita akan copy yang ni, copy dan copy frame ni. So frame ni supposed to be jarak dia 750 tolak 50, 700. Okay, kita nak measure dia. Quick measure 650. Okay, no, kita kurang 100. Okay, kita move sikit 100. Okay. Alright, 750. Okay, so maksudnya bila pintu ni dia bergerak, dia tutup, dia akan ditutup lah. Alright. Okay, and then kita boleh guna circle. Okay. Alright. Sorry. Okay. Kita ambil ni sebagai pusat bulatan. Kita ambil sini sebagai center point. Okay, so pintu kita ini adalah, okay, kita trim. Okay, kita trim.
Frame ni. Okay, so pintu ni basically bila kita tutup pintu ni, ini adalah dia punya path dia. Okay, path pintu tu. So bila kita tengok plan tu, kita nampak path ni maksudnya tak boleh ada apa-apa yang boleh menghalang lah. Okay, so ini dia akan combine dengan, dia akan lekat dengan dinding. Okay, alright, itu pintu satu. Okay, kita dah buat satu pintu. Next step is kita buat tingkap. So tingkap ni dia sama je, dia punya frame dia. So kita boleh gunakan frame yang ini. Kita copy yang ni, kita bawa turun bawah. Okay, so yang ni kita copy lagi sekali. Alright, yang ni. So jarak dia adalah 1 meter kan, 1000 mm. Alright, 1000 mm, 1050. Okay, 1050. Right, 1050. Sebab dia kira jarak daripada side ni hingga side yang sebelah sini ya. Okay, so yang kita 1000 tu adalah yang inilah, jarak daripada side ni dengan side yang sebelah sini. Okay, so kita akan buat yang ni. Alright, yang ni kita ambil 500, kita ambil lebih sikit, kita ambil 550 lah. Okay, alright, so kita turunkan dia ke bawah sikit. Okay, kita turunkan dia ke bawah sikit, kita move dia. Alright, kita move dia. Kita movekan dia sebanyak 10 unit pun cukup lah. Okay, turunkan 10 unit. Alright, lepas tu kita guna mirror. No. Kita gunakan mirror. Betul lah. Kita gunakan mirror. Sorry. Kita guna mirror. Okay, cuma yang ni kita movekan dia bawa ke sini. Right. Okay, yang ni kita kena tangkap dia perpendicular. Kita tangkap perpendicular. Alright. So kalau kita tengok simbol macam ni, ini maksudnya tingkap ni adalah tingkap jenis sliding. So satu ni dia akan boleh tolak ke sana, kalau nak buka dia boleh tolak ke sana, ataupun ini tolak ke sini, ataupun dua-dua ni tolak tengah-tengah. Okay, ni jenis tingkap sliding. Alright. So sekarang ni kalau kita tengok kedua-dua pintu dan tingkap ni dia adalah terdiri daripada, kalau macam pintu ni dia terdiri daripada 13. Okay, 13 objek. Okay, line dan juga curve ni lah. Okay, so kita nak jadikan dia satu objek dan kita nak simpan dalam kita punya macam database kita. Okay, dalam file ni. So nanti kita senang nak cari. Alright. So yang pintu ni kita nak convert jadi block. Okay, so sebelum tu kita make sure kita save dahulu kita punya lukisan ni. Okay, kita save as. Okay, kita tulis door window block. Okay, door window block. Okay, so nanti senang kita nak cari. Alright, so kita ambil insert, kita create block. Okay, kita create block. Alright, so yang ni adalah door. Alright, door 1 lah. Okay, door 1. So mungkin lepas ni kita ada door kedua kan, kita boleh buat lagi. So yang ni base point object ni kita guna je yang default setting. Okay, specify on screen, object pun specify on screen and convert to block. Okay, tekan OK dan kita select. Kalau kita tengok bawah ni, specify insertion base point. Okay, so base point tu kita select yang hujung di sini, senang. Second, kita akan select
object. So kita select object door tu. Okay, dah dapat, kita enter. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni, pintu ni dia dah jadi satu objek. Okay, instead of gabungan 13 objek, dia jadi satu objek. So nama dia pun nampak tu, door 1. Alright, so kita create lagi, create block. Okay, this time window 1. Okay, ni pun sama, specify on screen, object pun specify on screen. Kita tekan OK. Right, lepas tu ambil insertion base point dan select object and then enter. Tengok yang ni pun sama, dia dah jadi window 1. Okay, alright, kemudian kita save. Okay, lepas tu cuba kita buka kita punya file project tadi. Kita file yang kita dah buat, kita punya ni, kita buka file mini project kita yang kita dah buat ni. Alright, so sekarang ni kita nak insert block. Kita nak insert block kan. Okay, kita pilih block from libraries. Okay, so yang ni kita browse block for block libraries. Okay, kita pilih tadi kita punya ni. Kat mana kita save tadi? Door window. Oh ni, door window block. Okay. Alright, door window block. Alright. Okay, so bila kita dah select file tu kita tadi, nampak dia keluar tadi yang kita dah buat tadi. So kita nak ambil door ni, kita double click door ni, nampak? So kita boleh masukkan door kita ni kat mana-mana yang kita nak lah. Okay, so macam ni contohnya. Kita movekan dia, letakkan kat mana yang kita nak. Okay. Okay, kita boleh letakkan kat mana kita nak lah. Okay, yang ni kita kena tanda dulu lah. Okay, kita kena tanda dahulu kat mana position dia. Okay, kita tanda dulu position. Contoh okay, intersection sudah. Okay, so alright, so yang ni kita akan trim. Kita akan trim yang ni. Okay, kita akan trim. Alright. So itu pintu kita. So kalau window kita, okay, window kita letak kat sini contohnya kan. Right, so kita kena tahulah ukuran dia dekat mana. Okay, so kita move kan. Alright, okay, sama macam tadi, kita trim. Okay, padam line-line ni. Okay, yang ni kita tak boleh padam section line ni sebab kita lock dia. Okay, so kalau kita nak trim yang section line ni, kita kena unlock dia. Kita kena unlock dia dahulu. Okay, so sebenarnya banyak lagi tempat kita boleh dapatkan blog ni. Okay, kita boleh download daripada internet pun sebenarnya banyak. Contoh macam ni. Okay, yang ni saya download daripada catsblog.net. Okay, so dekat sini dia ada banyak tandas, jenis tandas, pandangan atas, pandangan sisi ada. Okay, ada WC. Okay, ada urinal. Yang ni kitchen punya, sink, berbagai jenis sink. Okay, so banyak lagi sebenarnya boleh dapatkan. Dan di dalam AutoCAD pun ada juga, dia simpan di dalam Add Center. Okay, dia simpan di dalam Design Center. Okay, Design Center. Okay, kalau dalam AutoCAD ni, Design Center ni ada di sini. Okay, Design Center. Ni Design Center.
Okay, dekat view, palettes, design center. Okay, ataupun shortcut dia add center. So kamu ambil add center ni. Okay, add center ni location dia adalah di sini, right? Program files, Autodesk, AutoCAD 2021, sample in English US, design center. So di bawah design center tu, actually bawah design center tu ada banyak. Ada yang untuk electronical punya, ada yang civil punya, dan ada home punya, dan ada architectural punya. Okay, so yang ni contoh saya ambil dekat home. Okay, bila dekat home ni, contohnya kan, kamu ambil home space planner ataupun home designer ni, pergi dekat dia punya blocks. So ada kat sini beberapa. Ataupun dekat home yang ini, pergi dekat block dia, ada desk, chest, ada meja. Right, cuma yang ini ukuran dia mungkin besar sikit sebab dia gunakan inch. Alright, so let's say lah kita nak letakkan dining set. Okay, kita letak dining set. Okay, so dia punya dining set ni mungkin besar sikit lah. So kita boleh kecilkan. So bila kamu nak kecilkan, make sure kamu kecilkan pada ukuran yang logik. Macam meja makan contohnya, mungkin panjang dia mungkin dalam 1 ataupun 1.5 meter. Okay, so kalau macam ni, panjang dia sekarang ni lebih kurang berapa ni? Mungkin panjang dia 1.8. So mungkin kita boleh kecilkan jadi 1.5 ataupun 1.2 lah, sebab rumah kecil kan. Okay, 1200. Okay, so kita scale dia, enter, specify base point. Okay, ambil reference. Right, so reference, kita akan reference ni dengan point yang ini. Ini dua ni. Okay, so panjang ni, nampak panjang ni dah jadi 1200. Okay, so kita pindahkan ke sini. Okay, so kamu boleh search lagi dekat add center ni, mungkin ada lagi lah. Okay, try check dekat house designer ni, pergi dekat block. Okay, rasa ada hydraulic, proses welding ni tak ada lah. Okay, dekat design center. Alright, so di situ, ataupun boleh search di internet, cari yang dah ada. Okay, yang orang dah siap lukis. Okay, mostly benda ni free lah. Ada yang free, ada yang bayar. So kalau kamu cari sikit, boleh jumpa yang free. Okay, right, sama juga untuk title block. Okay, ingat tak kita buat title block dalam video yang sebelum ni. So title block ni pun kita boleh convert jadi create block. Okay, kita create block. Okay, title block A4. Okay, title block A4. Alright, so yang ni nanti bila kita nak masukkan dalam kita punya lukisan, dalam kita punya mini project, kita boleh insert. Okay, insert kita punya title block A4 tu. Okay, tunggu sekejap, dia ambil masa. Okay, title block. Okay, title block A4. Okay, yang ni. Right, cuma yang ni dia kecil lah, kita kena besarkan dia. Okay, kita kena besarkan dia. Okay, alright. Okay, so yang tu nanti title block ni saya akan tunjukkan lagi macam mana nak masukkan title block ni dalam lukisan ni pada video yang seterusnya. Untuk kali ni, untuk blog sampai di sini saja, dan sekian, terima kasih. Okay, bye bye semua, selamat mencuba.